Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuiyan mendahului senarai 1,447 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat sempena sambutan hari jadi ke-87 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perin Seri Abdul Taib Mahmud hari ini. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu adalah penerima tunggal darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Datuk Amar Bintang Kenyalang DA yang membawa gelaran Datuk Amar. Darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Datuk Seri pula dianugerahkan kepada 9 penerima iaitu Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwiin, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang, Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong Majerai, Tan Sri Datuk Seri Azam Baki, Datuk Muhammad Naruddin Majais, Datuk Abdul Ghafur Sharif dan Dr. Kamarul Naim Muhammad Faizal. Sementara itu, seramai 12 penerima lagi menerima Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK yang membawa gelaran Datuk. Mereka ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Jefferson Jamit Unyat, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Haslan Abang Hipni, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Insinyur Aidillah Riro, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Maclean Ben Elias Martin Ben, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Keusahawanan Sarawak Dr. Ripin Lamat, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Ricky Elias Muhammad Raziz Hitam, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad Datuk Syarbini Suhaili, Jawan Empaling, Khalid Ghani Mohamed Al-Gaid dan Dr. Merve Kavakci. Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS yang membawa gelaran Datu pula dianugerahkan kepada 11 penerima iaitu Timbalan Setiausaha Kewangan Negeri Hajah Hasmawati Sapawi, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Azmi Bujang, Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Chiu Chiau, Pengarah Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak Felicia Tan Yahua, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak Lester Matthew, Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Insinyur Richard Tajan, Akauntan Negeri Sarawak Hajah Elian Masaat, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Haji Khalidi Ibrahim, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak Dr. Adrian Susin Ambud dan Residen Bahagian Sibu Wong Hisieng. Dalam itu, seramai 21 penerima lagi dianugerahkan Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS yang membawa gelaran Datuk. Mereka ialah Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Luka Nisman Awang Sauni, Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan Dennis Ngau, Adun Batu Danau Palus Palu Gumbang, Adun Batu Kitang Insinyur Law Keciang, Muhammad Trang Isa, Abdul Rahman Sebli Senusi, Abang Syamsuddin Abang Seruji, Muhammad Ibrahim Major Jeneral Hassan Ambung, Abang Effendi Abang Anwar, Helmi Azmi, Dr. Sadiyah Abdul Samad, Dr. Kalvinder Singh Khaira, Syed Muhammad Hussain Wan Abdul Rahman, Dr. Yo Tiong Tia, Temenggung Harrison Lading Lunsa, Lieutenant Colonel Besara Anwar Bashahan Zakaria, Janin Giri, Al-Hadi Ibrahim dan Abang Nordin Abang Zainuddin. Selain itu, seramai 2 orang menerima pingat Johan Bintang Sarawak JBS, 5 orang menerima Johan Bintang Kenyalang JBK, 2 penerima Johan Perkhidmatan Cemerlang JPC, 19 menerima pingat Perkhidmatan Cemerlang PPC, 36 penerima pingat Perwira Negeri PPN Gangsa, 51 menerima Pegawai Bintang Sarawak PBS, 105 Pegawai Bintang Kenyalang PBK, 182 pingat Perkhidmatan Bakti PPB, 196 Ahli Bintang Sarawak ABS, 124 Ahli Bintang Kenyalang ABK, 372 pingat perkhidmatan terpuji PPT dan 299 orang menerima Bentara Bintang Sarawak BBS. Berita seterusnya, Sarawak menerima peruntukan pembangunan sebanyak RM5.8 bilion menerusi Belanjawan 2024 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada Jumaat.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan Belanjawan 2024 berkata, peruntukan tersebut menunjukkan peningkatan berbanding RM5.6 bilion yang diterima dalam Belanjawan 2023. Menurut beliau, di atas semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, Kerajaan Persekutuan juga telah bersetuju menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah nilai RM50 juta kepada agensi teknikal di negeri ini bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan projek-projek terlibat. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada RM5.8 bilion. Manakala untuk Sabah meningkat kepada RM6.6 bilion. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah RM50 juta kepada agensi teknikal. Beliau berkata demikian semasa membentangkan Belanjawan 2024 itu di Dewan Rakyat Kuala Lumpur. Perdana Menteri menambah, Kerajaan Perpaduan juga telah meningkatkan kadar pemberian khas interim untuk Sarawak kepada RM300 juta berbanding RM16 juta sebelum ini. Tegas beliau, kali terakhir kajian semula pemberian khas itu dibuat adalah pada 1969 untuk Sarawak. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah RM300 juta ketimbang RM16 juta bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Ini saya tegaskan tadi betul untuk menjelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Sejak 1969 tidak dikaji semula. Dan sebab itulah ditingkatkan jadi RM300 juta. Walaupun di Sabah ada kajian selepas itu. Dalam pembentangan belanjawan sama, Perdana Menteri turut memberitahu rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023 juga telah diluluskan di Dewan Rakyat pada Rabu lepas. Jelas beliau, ia bagi memperuntukkan seorang wakil Kerajaan Negeri Sarawak yang dinamakan Premier Sarawak dan wakil Kerajaan Negeri Sabah yang dinamakan Ketua Menteri Sabah selaras dengan hasil laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC 1963. Kerajaan Persekutuan juga, kata Perdana Menteri, sedang berunding untuk merealisasikan penyerahan Pelabuhan Bintulu dan pengoperasian Perkhidmatan Udara Desa RAS kepada Kerajaan Sarawak. Belanjawan 2024 merupakan belanjawan kedua yang dibentangkan Datuk Seri Anwar sejak menjadi Perdana Menteri pada 24 November 2022. Sementara itu, Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK menyambut baik pengumuman Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri KPK Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Belanjawan 2024 memberi fokus kepada pembangunan sektor agri-komoditi dengan secara keseluruhannya sebanyak RM732.7 juta meliputi perbelanjaan mengurus sebanyak RM428.31 juta serta perbelanjaan pembangunan pula sejumlah RM304.39 juta. Ia melibatkan perkara seperti berikut. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media pada Jumaat. Datuk Seri Fadilah menambah, sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor agri-komoditi negara, pihaknya berazam memastikan kemampanan jangka panjang menerusi pelaksanaan reformasi dasar demi kelangsungan sektor agri-komoditi serta mengangkat darjat ekonomi rakyat, terutamanya pekebun kecil yang merupakan nadi penghasilan produk komoditi negara agar sumber kekayaan negara dapat diimbangi secara saksama. Katanya lagi, menerusi Belanjawan 2024 ini juga, Kerajaan Persekutuan terus komited dalam meneruskan rundingan dan melaksanakan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Selanjutnya, teknologi kecerdasan buatan AI berpotensi memperkasakan sektor penjagaan kesihatan tanpa menafikan kepakaran manusia. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian mengakui AI tidak dapat mengganti atau menandingi kepakaran yang ada pada manusia. Sebaliknya, AI hanya sekadar penghubung atau pemudah cara untuk sesuatu yang baru. 2 months ago, I was in Singapore with the Asian Pacific Society of Cardiology
in which the European Society of Cardiology set exams. They set exams. The first year training in cardiology failed the exams. The AI ChatGPT passed the exam. The only consolation for me is, yes, you have the knowledge, but you cannot operate yet. They'll tell you that you have heart attack. They'll tell you all the things, diagnose you and all the knowledge that they know what you need to do if you have heart attack. But they just stand there, in which I always said, tengok saja, look only, because they cannot touch you yet. When you're on the table, you want someone to touch you, not someone who has the knowledge and say, oh, you're going to have how many percentage, you're going to die if you don't do it this way, how many percentage, then you must have recovery if you don't do this. That is theory. We need practical. At the moment, that's a consolation. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika Majlis Makan Malam dan Perasmian Persidangan Asia for Animals AFA Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam Jumaat. Tambahnya lagi, penguasaan teknologi AI penting bagi menukar lanskap kehidupan manusia sejajar dengan kemajuan teknologi dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, perindustrian dan pendidikan. Just give you an example. I recently bought a BYD. It's a EV, electric vehicles made from China. And my wife borrowed the car, and she left the phone in the car. And when she went to get out, right, the car told her, "You forgot your handphone." It starts telling you, and so it means what? It means that the artificial intelligence, right? Last year, the artificial intelligence, right, cannot speak to you. But this year, the artificial intelligence can speak to you. Not only speak to you, can listen to you, can spy on you. Perkembangan lain pula, pendidikan berkaitan kesedaran melindungi dan menjaga kebajikan haiwan perlu diberi perhatian yang serius dan dipupuk sejak kecil untuk membentuk sikap positif dan rasa empati terhadap semua makhluk hidup. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICOT, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata, ia merupakan aspek yang amat penting dalam usaha menjaga kebajikan haiwan pada masa hadapan dan memastikan hubungan yang seimbang antara manusia dan haiwan. Menurutnya, dengan pendidikan dan kesedaran yang diberikan sejak kecil, generasi muda akan berkembang menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan mempunyai kefahaman tentang kepentingan melindungi dan menjaga kebajikan haiwan. Education, according to one of the panelists, great, yes. But without good law enforcement, without the political will to enforce and to penalize and to prosecute those who have breached the so-called the law, all this education means nothing. So therefore, has to be a holistic approach to how can we look after the well-being of all these animals. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penutupan Persidangan Asia for Animals AFA Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Tambah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy, penglibatan dalam kerajaan, organisasi dan komuniti juga penting dalam usaha mewujudkan dasar dan peraturan yang berkesan berkaitan dengan perlindungan haiwan. Jelasnya lanjut, kerajaan memainkan peranan penting dalam mewujudkan undang-undang dan dasar yang melindungi haiwan, manakala organisasi haiwan boleh memberikan sokongan dan sumber untuk memastikan perlindungan yang lebih baik. Selain itu, katanya komuniti dapat melibatkan diri dalam usaha ini dengan meningkatkan kesedaran dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang menggalakkan kebajikan haiwan. So if we can share the same direction, we have to sit down together, not in isolation. In order for us to have a synergistic effort, we must be putting our heads together. And today I'm very happy to see from all over the world that you people coming together to share your experiences, your expertise that which we in this part of the world really need at the moment. And how can we not only mitigate, how can we really put in a proper perspective the well-being of these animals
people sometimes have forgotten about. We are looking at the well-being of our being, human being and so on. But later they will realize the zoonotic part or non-zoonotic part of it is still very, very relevant to our, especially our well-being. Majlis penutupan itu turut dihadiri Presiden Gabungan AFA, Dev Nel, Presiden Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan Sarawak SSPCA, Datin Donna Drury dan Pengerusi Pengajar Persidangan Gracie Geki. Penganjuran AFA Sarawak 2023 selama 3 hari dari 11 hingga 13 Oktober telah berjaya mempromosikan kebajikan haiwan dan pengurusan hidupan liar di rantau ini. Acara ini menyediakan platform penting untuk pakar, profesional dan sukarelawan dalam bidang kebajikan haiwan untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan inisiatif terbaik dalam perlindungan dan penjagaan haiwan. Masih dengan laporan di Kuching, Program Integrasi Belia Sarawak Johor dan Sabah SGS 1.0 melabuhkan tirai setelah 5 hari berlangsung dengan pelbagai aktiviti bagi membentuk belia yang berkualiti. Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Morshidi Frederick berkata, program ini menampakkan semangat belia yang begitu mekar daripada 3 negeri ini. Saya nampak inilah semangat yang begitu bekal sekali di kalangan kita di 3 wilayah ini, Johor, Sabah dan Sarawak. Tidak dirapikan. Memang inilah satu semangat yang begitu baik sekali. Dan bila mendengar aspirasi tadi pun, wah hebat. Hebat, sungguh hebat. Tahniah pada anda semua. Saya nampak apa yang ditengahkan oleh para belia tadi memang itu baik sekali lah. Jadi saya percaya. Mungkin saya dengan Cik Rohadi antara orang paling senior dekat sini. Kita percayalah Cik Rohadi ya. Inilah pemimpin masa depan kita. Beliau berkata demikian ketika berucap ringkas dalam majlis penutupan rasmi program integrasi belia SGS 1.0 di Sarawak River Cruise di Kuching pada Jumaat. Program integrasi belia SGS 1.0 anjuran MySet merupakan program khas untuk mendekati golongan belia yang dilihat amat penting dalam menerajui pembangunan negeri dan negara amnya pada masa depan. Dalam hal itu, antara objektif program ini adalah bagi menggalakkan penyertaan belia, masyarakat, pemimpin serta warga setempat untuk bersama membentuk keharmonian dan perpaduan yang kuat. Selain itu, ia dapat mewujudkan sikap kerjasama, tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibah, harmoni serta perpaduan secara sedar dan terancang. Dalam majlis tersebut, turut diadakan sesi meet and greet bersama petinju muatai negara Johan Ghazali. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal Lukas Sarawak, The Job, Video Main dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita Lukas, saksikan serotan Majlis Makan Malam dan Perasmian Persidangan Asia for Animals AFA Sarawak 2023 yang dihadiri oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian di Pusat Konvensyen Perdana Kuching pada malam Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Lukas.